Ya, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, murid sehat? Sehat, cikgu. Alhamdulillah Sehat, sihat, cikgu. cikgu. Sehat, cikgu. Alhamdulillah dah sehat. Okey, hari ni kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Kita akan mulakan dengan unit 1 iaitu aplikasi teknologi. Okey, cikgu nak tanya, apa yang awak faham pasal teknologi? Siapa nak jawab? Tak faham, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu ya. Okey, teknologi ni cikgu boleh terangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia. Okey, sekarang ni teknologi cikgu nak tanya. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa teknologi yang ada dekat sekeliling awak? Cuba bagi satu contoh. Telefon, cikgu. Telefon, Laptop, cikgu. okey. Okey, laptop, betul. Okey. Nampaknya semua boleh ni teknologi. Okey, seterusnya. Nak cikgu besarkan slide ke? Boleh juga, cikgu. Mata saya Boleh, tak cikgu. nampak. Okey. Okey, untuk hari ni, cikgu akan tunjuk tayangan video pasal produk mekatronik. Lepas tu kita akan belajar pasal produk mekatronik. Kita akan belajar pasal elemen mekatronik. Lepas tu, biar semua dah faham, kita akan buat latihan dan quiz. Okey, untuk tayangan video, kejap ya cikgu buka YouTube. Nampak ke? Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Sekejapnya. Boleh dengar ke? Tak boleh, cikgu. Tak dengar. Boleh. Tak dengar suara? Tak dengar, cikgu. Saya tak dengar suara, cikgu. Tak dengar suara. Tak dengar suara tak apa sebab ini awak tengok gambar dia pun awak boleh faham. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, semua tadi dah tengok video tu kan? Dah, cikgu. Sudah, cikgu. Sudah, Okey, cikgu. dekat video tadi, awak nampak dia buat apa? Dia buat elektrik menggunakan sharpener. teknologi baru dalam mengasah pensel. Ya, semua jawapan betul. Dia buat elektrik punya sharpener. Ini contoh produk mekatronik yang senang. Cikgu saja tunjuk yang senang punya sebab nanti
untuk hujung tahun, awak kena buat projek mekatronik. Awak kena cipta barang yang mudah je untuk dipamerkan sebagai assignment awak nanti. Okey, setakat ni untuk tayangan video yang tu. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan apakah produk mekatronik. Kejap cikgu besarkan. Okey, untuk produk mekatronik dekat sini cikgu senaraikan 3 ciri-ciri ataupun pengenalan mekatronik. Okey, nombor 1. Produk mekatronik boleh berfungsi secara automatik atau separa automatik. Awak faham ke apa automatik dengan separa automatik ni? Tidak, Tak, cikgu. cikgu. Ya, cikgu. Saya faham Okey, mesin untuk basuh je automatik cikgu. ni, untuk automatik ni, barang tu dia boleh bergerak dengan sendiri. Maksudnya tanpa pertolongan manusia. Untuk separa automatik, dia perlukan pertolongan manusia. Sebagai contoh, mesin basuh. Kan ada mesin basuh, awak tekan-tekan je. Lepas tu dia dah siap, basuhkan dan keringkan. Untuk separa automatik ni, awak kena basuh, lepas dah basuh, untuk keringkan awak kena alis sendiri. Boleh? Boleh, cikgu. Faham, Mesin cikgu. basuh lama, Faham, cikgu. cikgu. Okey, untuk nombor 2, produk akan mula melakukan kerja apabila switch ditekan atau penderia tertentu diaktifkan. Macam mesin basuh tadi, kita kena tekan dulu untuk dia berfungsi. Kalau untuk penderia ditentukan untuk diaktifkan, awak macam bila awak lalu dekat tol kan, awak buat touch and go baru palang tu naik, betul tak? Betul. Betul, cikgu. Betul, Itu cikgu. untuk penderia. Okey, untuk nombor 3, produk akan berhenti dengan sendiri apabila kerja telah selesai atau switch penderia ditutup. Mesin basuh tu bila dia dah siap keringkan, dia akan berhenti dengan sendiri. Kita tak payah tekan button pun kecuali kita ketutup switch elektrik dia. Betul tak? Betul, cikgu. Betul, cikgu. Okey. Ada apa persoalan nak tanya? Cikgu, saya nak tanya sikit boleh? Ya boleh. Cikgu. Syazriana. Cikgu, saya masih tak faham dengan istilah mekatronik ni, cikgu. Boleh cikgu terangkan? Istilah mekatronik. Istilah mekatronik. Oh, awak tak faham apa dari mana datangnya istilah mekatronik ni ya? Betul tu, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu. Istilah mekatronik ni dia terhasil dari seterusnya kita akan belajar mekatronik. Mekatronik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan semua elemen asas kejuruteraan iaitu sistem elektrikal, sistem mekanikal, sistem elektrik dengan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem-sistem semua ni kita pernah dengar tapi kita tak tahu pun apa benda kan. Okey, so cikgu akan terangkan. Mekatronik ni macam mana kita nak tahu sesuatu barang tu boleh dipanggil mekatronik. Okey, syarat dia kena ada sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektrik, elektronik dan sistem pengatur caraan dan kawalan. Okey, setakat ni semua boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, okey. Kalau macam tu cikgu teruskan dengan sistem elektrik. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Macam mana kita nak tahu di sistem elektrik? Dia ada arus elektrik. Arus terus dengan arus ulang alik. Arus terus ni dia bergerak satu hala je. Contohnya bateri. Bateri tu arus terus. Kalau arus ulang alik tu, dia ada penjanaan macam daripada TNB, panel solar. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Cikgu. Okey, setakat ni ada soalan? Cikgu, saya nak tanya. Kan ada gambar solar Ya. kan? Saya tengok rumah sekarang ramai yang pakai solar.
Apakah elemen mekatronik ada dalam solar itu, cikgu? Okey, elemen mekatronik yang ada dalam solar ialah sistem elektrik. Sebab apa? Sebab panel solar ni tugas dia nak dapatkan tenaga cahaya matahari. Lepas dia dapat cahaya matahari tu, dia akan tukarkan cahaya tu jadi sistem elektrik. So daripada sistem elektrik tu dia jadi arus, dia bergerak, dia sampai dekat rumah kita, dia bagi tenaga untuk barang-barang dekat rumah kita. Contohnya peti ais ke, air panas ke untuk mandi. Boleh, Khairul? Boleh, cikgu. Okey. Faham. Kalau boleh seterusnya. Sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan gerakan. Ia membolehkan produk berfungsi iaitu bergerak dan berputar. Contoh dia yang dia bagi dekat sini, gear dan tali sawat membolehkan pemain DVD dibuka dan ditutup. Okey, itu dia bagi contoh DVD. Kalau dekat tepi ni, dia ada bagi contoh mesin jahit iaitu takal dan tali sawat. Dekat sini takal dia, ini, tali sawat dekat sini. Melalui gerakan kaki ni, takal dan tali sawat ni dia akan bawa gerakan iaitu dekat sini. Bila kita tekan, kita letak kain, dia akan menjahit kain tu kan. Ke kat sini ada yang tak pernah tengok mesin jahit? Pernah, Pernah, cikgu. Pernah, Pernah. cikgu. Okey. Ini contoh sistem mekanikal. Okey, seterusnya sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Dekat tepi ni dia ada tunjuk contoh sistem elektronik iaitu perintang, suis, papan litar dan kapasitor. Benda ni penting tak? Dalam buku teks nanti awak kena baca sebab dalam exam dia akan tanya soalan. Contoh dia tanya, apakah sistem elektronik ini? So kena pandai-pandai jawab sama ada dia perintang ke, suis ke, papan litar ke, boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, setakat ni ada soalan? Cikgu, saya nak tanya soalan. Ya, tanya. Adakah robot merupakan produk mekatronik juga, cikgu? Robot ya. Ya, robot dia termasuk dalam mekatronik. Sebab apa? Sebab dalam tu dia ada sistem elektrik, dia ada sistem mekanikal, dia ada pengaturcaraan. Kiranya orang akan buat coding, programming untuk menghasilkan satu robot itu. Lepas tu contoh lain robot ni, dia macam drone, printer 3D, kamera digital. Boleh? Boleh, cikgu. Faham? Okey. Kalau macam tu cikgu gerakkan seterusnya. Seterusnya sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem kawalan merupakan kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atau tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dan sempurna. Ini contoh sistem kawalan. Kau nak tahu apa beza sistem kawalan dengan sistem pengaturcaraan? Sistem kawalan ni fizikal. Dia tunjuk benda macam ni. Kalau sistem pengaturcaraan, dia more kepada website ataupun apps. Contoh dekat sini ialah pengaturcaraan ialah proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python dan C+. Menggunakan kod dalam bentuk teks atau blok arahan. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tiada, Farah, tak cikgu. ada soalan? Faham. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya apa yang elemen apa yang ada dalam mesin basuh automatik? Okey, elemen apa yang ada dalam mesin basuh? Okey. Tadi cikgu ada bagi tahu mesin basuh ada dua. Satu automatik dengan satu separa automatik. So tadi Farah tanya yang automatik. Dalam automatik dia ada sistem
elektrik. Sebab ada arus elektrik. Dia ada sistem mekanikal. Sebab ada tali sawat ataupun gear yang putarkan mesin basuh tu. Lepas tu dia ada sistem elektronik. Sistem elektronik. Lepas tu dia ada sistem pengatur caraan dan kawalan. Di mana dia dah aturkan apa yang mesin basuh tu perlu buat lepas dia dah basuh kain. Iaitu dia kena keringkan kain. Boleh Farah? Okey, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Tadi kita dah belajar. So, kejap lagi cikgu nak bagi latihan dulu. Sekejap ya. Kalau cikgu panggil nama boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Khairul, yang mana sistem elektronik punya? Sistem elektronik. Yang mana? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Nombor 2 cikgu saya rasa. Nombor 2. Okey, tak apa. Kita buat dulu. Salah tak apa. Okey Kita cikgu. boleh belajar sama-sama. Okey, sistem elektrik. Sazriana. Yang mana satu? Saya rasa nombor 3 lah cikgu. Nombor ini? Ya, Okey. Nurzira. Untuk sistem kawalan dan pengatur caraan. Saya rasa nombor 1 cikgu. Nombor 1. Okey, Farah. Untuk sistem mekanikal. Yang mana? Nombor 4 cikgu. Nombor 4. Okey, kita cek jawapan. Satu je betul. Okey, tak apa. Tak apa. Sebab kita baru belajar sekali imbas je. Nanti 2 kali imbas, insya-Allah boleh je. Okey cikgu. Okey, seterusnya cikgu bagi kuis. Semua kena ambil bahagiannya. Sekejap cikgu buka. Okey. Boleh buka Quizizz. Lepas tu, sekejap cikgu boleh share kot. Semua boleh cuba masuk. Okey, semua dah masuk ya? sudah cikgu. Okey, kita start.
Okey, semua dah siap ya? Dah cikgu. Sudah Sudah cikgu. cikgu. Okey, kita dah siap kuis tadi. Okey, untuk hari ni itu saja pembelajaran kita. Untuk kuis nanti kita akan semak pada minggu hadapan. Boleh semua? Okey cikgu. Boleh cikgu. Boleh Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Terima Okey, kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.